لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah yang merupakan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa'lam, dan ketahuilah, dia kata anna nafsa, bahawasanya nafsu itu, dia kata tuan-tuan manusia Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada mereka dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itulah manusia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan hawa nafsu ianya adalah sebagai ujian kepada manusia, sebagaimana ianya menjadi sunnatullah, ianya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan mati dan juga hidup, yang tujuannya adalah menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu manusia dibekalkan Allah Ta'ala dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini dia senantiasa mengajak manusia kepada kemungkaran-kemungkaran. Dia selalu mengajak manusia agar menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala dia pemurah dan juga maha mengasihani kepada setiap hamba-hamba dia. Tuan-tuan, kita tak usah risau dengan nafsu yang dibekalkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala itu juga dia pemurah dan juga yang maha mengasihani. Tuan-tuan, sebab itu ketika iblis dia minta izin dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala kata
azintu lak, maka aku izinkan bagi kamu, kata Allah. Dan ni satu benda yang pelik. Bila iblis dia nak sesatkan manusia, Allah Ta'ala kata azintu lak, maka aku beri izin bagi kamu, kata Allah. Kemudian iblis nak puaskan hati dah. Dan tuan, maknanya dia nak sesatkan manusia ni cukup-cukup. Lalu dia minta pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Ni permintaan iblis. Dan tuan, apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana iblis dia minta umur yang panjang sampailah hari kiamat esok? Maka jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, utawwiluka, maka aku perpanjangkan umur engkau, kata Allah. Dan tuan, kita pun terfikir pasal apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat lagu tu, sehinggalah ada manusia yang kufur dengan Allah Ta'ala, sehinggalah ada manusia yang melakukan dosa kepada Allah. Dan tuan, malaikat sampai tanya dengan Allah Ta'ala, dan perkara ni dirakamkan di dalam Al-Quran daripada suratul Baqarah. Dan tuan, yang mana manusia ni wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah antara satu dengan yang lain, kata malaikat. Dan tuan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tahan. Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka membuatkan kita terfikir pasal apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keizinan supaya hamba-hamba dia disesatkan, supaya hamba dia ni terseleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, dalam dialog antara Allah Ta'ala dengan iblis ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, aku izinkan kamu nak sesatkan hamba aku, silakan. Kamu nakkan umur yang panjang, silakan, kata Allah. Tapi cuma satu, apabila hamba aku dia kembali kepada aku, kata Allah, pada waktu itu pasti aku akan mengampunkan mereka, kata Allah. Dan juga rahmat aku mengatasi kemurkaan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, nak habaq dekat kita bahawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas, dan ianya lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana manusia balik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tuan, maka pasti orang tersebut dia akan diterima pada sisi Allah, dan dia taubat kepada Allah Ta'ala, taubat dia juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, pokoknya dia kena ikhlas bila mana dia balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan lagu mana pun dia, termasuk orang-orang kafir. Dan tuan, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dia sebut bahawasanya orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kekufuran dia, maka tidak ada amalan yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika mana orang yang kufur ini dia masuk Islam, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia seolah-olah macam baru sahaja dilahirkan daripada perut mak dia. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
melebihi daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, kerana tu bila mana kita dibekalkan dengan hawa nafsu, ianya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia pun nak kena tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala ini begitu luas. Dan tuan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu luas kepada manusia. Dan tuan, sebab itu ulama sebut, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bila mana seseorang dia melarang orang daripada melakukan mungkar kepada Allah, maka janganlah dia berlebih-lebihan di dalam mencegah seseorang daripada melakukan maksiat kepada Allah. Dan tuan, maksud jangan berlebih-lebihan ni, jangan sampai dia menghina orang tersebut. Mentang-mentang orang tu dia buat maksiat, mentang-mentang orang tu buat benda yang tak disukai oleh Allah Ta'ala, dan kita pun pergi bubuh kat dia, kemudian kita pergi kata sungguh-sungguh kat dia. Kita ni dah macam bertun dah macam tukul, ketuk masuk. Tuan-tuan, kita tak fikir lagi dah. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila mana kamu cegah kemungkaran, maka berpada-pada di dalam mencegah kemungkaran. Dan maknanya apa? Jangan sampai kepada peringkat menghina orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Pasal apa? Kerana kita dibekalkan dengan hawa nafsu. Dan tuan, hawa nafsu ni dia selalu mendorong manusia untuk melakukan perkara-perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bahkan disebut oleh ulama, iblis itu satu, manakala nafsunya itu ada 3, kata ulama. Dan tuan, sebab itu kita sebut pada minggu yang sudah, bila mana tentera Badar dia baru habis peperangan Badar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadis saghir, kita baru sahaja balik daripada jihad yang sangat kecil, kata Nabi. Dan tuan, kita dah cerita minggu lepas, perang Badar adalah perang yang besar. Perang Badar adalah perang penentuan masa depan untuk Islam. Dan pada masa tu, orang-orang yang pergi berperang ni, mereka berperang dengan apa adanya, mereka bersederhana. Dan tuan, perang yang paling lekeh dalam Islam adalah perang Badar. Pasal apa? Kerana orangnya baru nak beriman kepada Allah, kemudian kelengkapan tak ada pada masa tu. Dan tapi mereka tetap juga berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadis saghir, kita baru balik daripada jihad yang kecil ila jihadil akbar, kepada jihad yang lagi besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dia jihad yang lagi besar ni? Jihadu alal hawa, iaitulah jihad di atas hawa nafsu. Dan bila kita dikuasai oleh hawa nafsu, dan potensi akal dah tak berfungsi lagi dah. Dan akal ni dia boleh tahu mana dia perkara hak yang baik dan mana dia perkara hak yang buruk. Dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok benda baik, maka akal akan kata baik. Dan benda buruk, maka akal akan kata buruk. Melainkan orang-orang yang gila, bila otak dia tak sihat,
Nah, bila otak dia ada masalah serabut dan sebagainya, tuan-tuan, masa tu tak apa. Tuan-tuan, orang gila ni pun disebutkan lagu mana pada orang gila ni? Rufi'atil aqlam. Allah mengangkat pena daripada mereka-mereka ni. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana mereka gila. Mereka tak ingat apa pun. Tapi bagi orang yang normal, dia kenal yang ni adalah kebaikan dan ini pula adalah satu keburukan. Tuan-tuan, tapi bila mana manusia dikuasai oleh hawa nafsu, tuan-tuan, bila mana hawa nafsu menguasai seseorang, tuan-tuan, fungsi akal pada masa tu dah tak berfungsi lagi dah. Tuan-tuan, sehinggalah manusia dia akan bertindak di luar daripada kawalan, di luar daripada insaniah, di luar daripada peri kemanusiaan. Dan apa apa? Dia dikuasai oleh hawa nafsu dia. Dan sebab itu Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala dia sebut bahawasanya nafsu itu dia ketegar. Dan nafsu ni dia degil. Bakak 1000 tahun dia tak mau taat dengan Allah Ta'ala. Kemudian dibakak lagi selama 1000 tahun. Dan dia masih lagi tak mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah nafsu. Dia selalu mengajak manusia kepada perkara-perkara yang tidak elok. Tuan-tuan, tapi walaupun ajakan nafsu yang begitu besar, tetapi kita kena ingat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu melebihi daripada kemurkaan dia. Tuan-tuan, ni bukan makna bila Allah Subhanahu wa ta'ala dia rahmat kepada seseorang, bukan bermakna dia sewenang-wenangnya boleh melakukan maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang dia mempermain-mainkan taubat Allah Ta'ala ni, taubat dia tidak akan diterima sama sekali oleh Allah. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, orang yang mempermain-mainkan taubat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dia tidak akan berjumpa dengan jalan hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati. Bila kita kata tak apa, lah ni buat maksiat dulu, nanti esok dah tua, nanti aku taubat. Dia kata. Tuan-tuan, dengan harapan nanti pada hari tua esok ni dia akan balik, dia akan taubat kepada Allah. Tuan-tuan, ulama kata apa? Orang yang mempermainkan taubat ni, maka dia tidak akan berjumpa dengan hidayatullah. Dia tak berjumpa dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa'alam, dan ketahuilah anna nafsa takunu fi awalil amri. Nafsu itu pada peringkat awalnya. Dan tengoklah, ini nafsu pada peringkat awal. Ini nafsu yang tidak dijaga. Ini adalah nafsu yang apabila dia tidak dididik. Dan kata Imam Al-Haddad apa dia? Ammaratan. Pada peringkat awal nafsu itu ammarah. Dan nafsu ammarah ni lagu mana? Ta'muru bisyarri. Dia menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk. Dia menyuruh kepada perkara-perkara maksiat kepada Allah. Wa tanha 'anil khair. Dan dia larang kamu daripada melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan ini adalah nafsu ammarah. Dan dia nak buat kejahatannya. Dan kerja dia hanya nak buat kekufuran kepada Allah Ta'ala. Dan kira-kira nak buat kebaikan ni tak ada.
Tuan-tuan, bahkan dia terhalang daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni adalah peringkat nafsu yang pertama. Dan sebab itu kita kena bersihkan jiwa kita. Dan kita nak kena jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir adalah benda yang tak boleh kita tinggal. Zikir adalah satu cara untuk kita membersihkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kata Al-Imam Al-Syekh Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, tuan-tuan, ni guru kepada Al-Imam Al-Qushairi, pengarang kepada kitab Risalah Al-Qushairiyah. Dan dia kata apa? Dia kata setiap manusia dia tak boleh meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang tinggalkan zikir kepada Allah, maka seseorang dia tidak akan dapat menyucikan hati dia, dan dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ni maknanya kita mengkali-kalikan sebutan kita dan juga ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, beli ya kitab ni. Tuan-tuan, saya ulang balik semula. Nama kitab tu Al-Azkar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beli. Dan kalau kita tak beli kitab tu pun, kita masing-masing ada gadget, kita masing-masing ada handphone. Dan cuba kita search dekat dalam handphone kita. Dan kalau benda-benda lain, jumpa kita cari. Kan? Kita nak apa? Kita nak periuk tepal, jumpa. Kita nak apa lagi? Macam-macam nak. Cari, jumpa. Tolong cari kitab ni. Nama kitab ni Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pasal apa? Apa yang ada daripada kitab ni? Dan dalam kitab ni ada banyak zikir-zikir daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa masuk oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Cuma tinggal lagi kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Dan manusia kena ada masa dia bekerja. Dan manusia kena ada masa dia untuk makan minum. Dan manusia kena ada masa dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kena ada masa untuk dia membaca zikir pagi dan juga petang. Dan supaya seluruh daripada kehidupan dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi beli kitab Al-Azkar tu, maka kita ambil mana-mana zikir, maka kita amalkan dia. Dan ada dua benda yang tak perlu pun kita kepada ijazah ni. Dan apa dia dua benda ni? Dan siapa yang buat pasti dan pasti, dia akan mendapatkan pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dua benda ni apa dia? Al-Quran dan Quran baca. Masya Allah, Quran ni dia ada kelebihan zahir dan juga kelebihan yang batin. Dan kita tengok dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Tuan-tuan, dalam kitab tu ulama sebut, orang yang membaca Al-Quran ini setiap kali dia menuturkan huruf-huruf yang berada di dalam Al-Quranul Karim, setiap satu huruf itu meninggikan darjat dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi SAW, siapa-siapa yang baca Al-Quran ni, Nabi kata, bi kulli harfin asyarah, setiap daripada satu huruf 10. Wala aqul alif lam mim harf, walakin alif harf, lamun harf, wa mimun harf. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu adalah satu huruf, kata Nabi SAW. Dan tuan, maknanya orang yang baca Al-Quran ni, setiap satu huruf tu dia akan mendapatkan 10 kali ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama sebut makna 10 kali ganda ni, Allah meninggikan darjat dia 10 kali ganda daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tu satu Al-Quran, tuan-tuan baca, faham ke tak faham, dia tetap dapat pahala daripada Allah. Yang kedua adalah bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, selawat bukannya susah sangat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Nabi, Allahumma salli ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila mana satu orang dia tuturkan satu salawat sahaja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallallahu alaihi 10 marrat, lalu Allah Ta'ala berselawat pada dia 10 kali selawat. Dan disebutkan oleh ulama bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan selawatnya kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Dan maka kerana tu kata Al-Imam Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, setiap daripada kita dia tak boleh lepas daripada berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dia untuk apa? Agar dia mendapatkan kekuatan di dalam membersihkan hati dia, di dalam nak mengeluarkan diri dia daripada nafsu ammarah yang selalu mengajak dia kepada kekufuran dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka zikir kita, sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan zikir ni dia bukan sebutan biasa. Kita kalau sebut nama bini kita, dan nama bini kita, dan kadang-kadang bini kita pun tak berapa nak ingat kat kita. Kadang-kadang kan, dan kita baik dengan satu orang kawan, dan belum tentu lagi kawan ni dia akan ingat kepada kita. Dan kadang-kadang ada orang dia ingat kepada kita tapi tak lebih daripada satu ingatan saja. Dan tengok apa Allah Ta'ala kata, fadhkuruni azkurkum, kamu ingatlah kepada aku, kata Allah. Dan yakni apa dia? Kamu zikir kepada aku, kata Allah. Dan memang khilaf ulama. Ulama berkhilaf. Siapa-siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia diberikan pahala ataupun dia tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ni dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga beberapa ulama yang lainnya. Dan mereka kata,
kalaulah zikir selain daripada Quran dan salawat ni, tuan-tuan, sebab itu saya suruh, saya syurkan, saya memang galakkan, tuan-tuan, jadikan Quran dan juga salawat ni zikir harian kita. Tuan-tuan, jadikan dia wirid harian kita. Kalau tak boleh banyak, sikit. Tuan-tuan, bak kata dalam kaedah fiqh kata, tuan-tuan, kaedah menyatakan apa? Kalau tak boleh buat semua, jangan ditinggalkan semua. Tuan-tuan, benda ni dia bukan terikat dengan masa. Benda ni dia bukannya macam sembahyang 5 waktu. Tuan-tuan, kalau orang ni nak sembahyang subuh, dia kena terbit fajar sodik dulu baru boleh sembahyang subuh. Tuan-tuan, orang nak sembahyang zuhur, dia kena zawal dulu baru boleh solat zuhur. Tuan-tuan, tapi selawat, baca Al-Quran, tuan-tuan, bila-bila masa pun boleh, sat lagi pun boleh. Nanti lepas-lepas daripada kuliah ni ada masa sikit, selawat, kemudian baca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, tujuan dia apa? Kita amalkan zikir-zikir ni supaya kita dapat keluar daripada nafsu ammarah yang selalu mengajak kita kepada kejahatan dan menghalang kita daripada kebaikan. Tuan-tuan, kerana tu Allah Ta'ala sebut tadi, fadhkuruni azkurkum, ingat kepada aku, kamu zikirlah kepada aku, kata Allah, azkurkum, maka nescaya aku akan ingat kepada kamu, kata Allah. Tuan-tuan, lagu mana Allah Ta'ala dia ingat kat kita? Tuan-tuan, macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia teringat dengan kita? Tuan-tuan, ulama tafsir kata makna azkurkum ay azkurukum birrahmah, aku ingat kalian di dalam rahmat aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana satu orang dia dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, maka semua perkara kebaikan boleh kat dia. Tuan-tuan, bila mana dia jadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala perkara-perkara kebaikan ini akan diberikan kepada orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu di dalam kitab Hilyatul Awliya, tuan-tuan, dalam tu ada kisah satu orang ulama daripada Baghdad, Iraq. Tuan-tuan, dia ni pakar hadis dan juga dia adalah faqih, dia adalah pakar di dalam fiqh. Tuan-tuan, nama dia Muhammad ibn Aslam rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, Muhammad ibn Aslam ni, kata Imam Ahmad bin Nasir, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, Imam Ahmad bin Nasir, dia kata apa? Dia kata Imam Muhammad bin Aslam ini persis macam Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, orang cinta kepada Muhammad bin Aslam, orang begitu hormat kepada Muhammad ibn Aslam. Tuan-tuan, sehingga kan pada hari kewafatan dia, pada hari itu, tuan-tuan, disebut dalam kitab Hilyatul Awliya, tuan-tuan, pada hari kematian dia beratus ribu orang yang main. Tuan-tuan, zaman tu bukan ada Facebook, zaman tu bukan ada WhatsApp, zaman tu tidak ada yang namanya adalah medsos, tak ada, tuan-tuan. Tapi pada hari kematian dia, tuan-tuan, beratus ribu orang yang main. Malah pada hari kehidupan dia, dia adalah orang yang sangat dihormati. Tuan-tuan, kata Imam Muhammad bin Nasir, dia kata apa? Maqam dan kedudukan yang diperolehi oleh Imam Muhammad bin Aslam ini adalah kerana ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sama kisah dia sebagaimana Imam Malik bin Anas.
Dan tuan, Imam Malik bin Anas disebut oleh murid dia Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, kata Imam Abdullah ibnul Mubarak, guru kami ni sangat istimewa. Dia ni adalah orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, bacalah manaqib ataupun kisah sejarah Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan akan bertemu dengan akhlak yang sangat luar biasa daripada Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Satu orang alim yang jujur dengan keilmuan dia. Kemudian satu orang yang mementingkan kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini luar biasanya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dia jadi luar biasa macam tu berzewa. Katanya Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak, ini adalah kerana ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, sebab itu orang yang zikir pada Allah, bila mana dia menyebut akan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni azkurkum, kamu zikir pada aku, kamu ingat kepada aku, azkurkum, aku ingat kamu, iaitu dengan Allah memberikan rahmat pada dia. Tuan-tuan, bila mana satu orang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, pada masa itu dia akan keluar daripada nafsu ammarah kepada nafsu yang berikutnya. Tuan-tuan, nafsu manusia ni semua sekali dia ada 7 nafsu. Tuan-tuan, yang terakhir adalah nafsu kamilah. Tuan-tuan, nafsu kamilah disebutkan oleh ulama, nafsu tersebut tidak ada siapa yang boleh mencapainya melainkan kepada para anbiya dan juga kepada para rasul. Dan tuan, nafsu kita hanya setakat sampai kepada nafsu radiyatan mardiyah. Dan tuan, dia sampai kepada tahap nafsu tu, dan tuan, dia hanya terdorong untuk melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi dia masih lagi terancam tak dengan dosa kepada Allah? Ya, dia masih lagi terancam dengan dosa kepada Allah. Dan tuan, tapi ulama menyebut orang yang sampai kepada nafsu radiyatan mardiyah, sekalipun dia masih terancam dengan dosa kepada Allah. Dan tuan, kalau dia melakukan dosa, penyesalannya cepat dan taubatnya segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menyebut berkemungkinan besar selepas daripada itu dia tidak akan mengulangi dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, nanti kita akan baca satu persatu berkenaan dengan tingkatan-tingkatan nafsu itu. Dan tuan, kalau nafsu ammarah, ta'muru bisyarri wa tanha 'anil khairi. Ammarah, dia selalu menyuruh manusia melakukan kejahatan dan menghalang daripada kebaikan. Lalu kata Imamul Haddad, fa in jahadahal insanu, apabila seseorang insan dia bermujahadah di atas hawa nafsu dia, wasabara ala mukhalafati hawaha, dan dia bersabar melawan hawa nafsu dia sabar. Dan tuan, dia akan jadi lagu mana? Sarat lawamah, maka nafsu tu dia akan jadi pula kepada nafsu lawamah. Dan tuan, tadi dia amarah, la ni dengan mujahadah, dengan zikir, dengan ketaatan, dengan penyucian, sarat lawamatan, pada masa itu nafsunya akan menjadi nafsu lawamah. Dan tuan, nanti kita akan tengok pula lagu mana
orang yang berada pada tingkatan lawamah ini bagaimana hal keadaan nafsu tersebut, dan juga perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh seorang salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat tu. Kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.